Jejaran mengkudu, berbias kesuma, di celah angsana, di tanah Jawa. Ucapan aluan pembuka bicara, di atas talian kita bersua. Mencari timba, si anak dara, di bawah sarang burung tempua. Salam sembah, pembuka bicara, selamat datang kepada semua. Indah berbalam, si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada semua yang menonton. Saya, Nurhayati Yusof, selaku moderator pada sesi 2 bagi pembentangan inovasi pendidikan, konvensional pendidikan R&D inovasi, pendidikan 2022 dan inovasi Kompi kali kedua tahun 2022 di saluran 2. Terlebih dahulu, ada baiknya saya memperkenalkan juri yang turut serta bersama kita pada hari ini pada sesi pembentangan, iaitu Dr. Hazlina binti Awallah, iaitu daripada IPG Kampus Sultan Mizan. Okey, tanpa melengahkan masa, marilah kita sama-sama untuk mendengar pembentangan yang pertama daripada kumpulan KMKK Rangers yang diketuai oleh Rosaniza binti Ramli dari Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Kedah dengan inovasi yang bertajuk Gamified C-Prefect apps dipersilakan. Introduction. The game teaching and learning approach is an innovative approach in the 21st century educational era. In physics, students have to memorize theories, formulas, principles, and everything in between. A metric prefix or SI prefix is a unit prefix that precedes a basic unit of measure to indicate a decadic, multiple, or fraction of the unit. Each prefix has a unique symbol that is appended to the unit symbol. P-Card Game is a digital game developed and designed to integrate games and concepts of physics digitally to help Generation Z students improve their mastery in physics concept and improve teaching approaches and strategies. These mobile applications very helpful in sustainability of innovation in the new normal. According to Posnick-Goodwin, Generation Z, this is based on digital native that is always stimulated to try something new, like to learn creatively, interactively, fun, and think outside the box in line with technological developments. The results show that most students are very interested in using games in their learning. This is due to the interactive game, interesting design features, and information concept that students are interested in. Issues. Students have problem to study physics because many formulas, symbols, principles, and facts to remember when solving physics problems question in exams. Students are less passionate to study physics, and it is because physics learning methods nowadays are traditionally boring and not student-centered. Problem statement. Difficulty remembering symbols, values, and factors SI prefixes in time with a boring traditional method of memorizing. Students' mistake of changing SI prefixes values when solving physics problems because they cannot distinguish values and symbols correctly. Fail to remember the SI prefixes series affects student performance in solving physics problems. P-Card Game, Internet of Things, physics content, knowledge, mobile application, game concept. Objective: to design and develop P-Card Game pedagogical innovation, which is the digital game that integrates SI prefixes facts in card games. To help students improve their mastery of the content of physics concepts in a playing way and mobile application. To minimizing student mistakes in solving physics problem
through digital gamification, teaching approaches, and using mobile learning strategies. Novelty P-card game instruction. The goal of the game is to arrange all the cards in ascending order from the smallest value to the largest value. These cards should be arranged according to the same logo. At the bottom, there are 7 slots that serve as a transition place before this card is arranged in the 4 boxes above. In this transition, this card needs to be arranged large to small. These cards should be arranged alternately in color black and red. These are 3 buttons, namely Guide, Reset, and Quit. There are 13 cards for each card symbol. These are 4 sets of different card symbols on the card. Novelty Heads-up display interface. Inventiveness Creating fun learning and maintaining student motivation to keep playing to achieve game goals. At the same time, students try to remember SI prefixes. Improve mastery of physics concept content and minimize errors in solving physics problems. Improving the latest teaching approaches and strategies in line with 21st century learning. Benefit of P-card game. Innovation in online teaching and learning. Contribution. Stimulate various student intelligence and increase student motivation to learning physics while playing. Can be used for self-accessed learning at all times and any place. Lastly, more interesting with a relaxing music background to maintain students' interest in playing and learning the concept of physics by gamification. Commercialization potential. Download P-card game from Google Play Store. In conclusion, these innovations benefit students to maintain motivation in learning physics because the inner elements in the game encourage students to achieve the goal of the game until the end. P-card game increase student engagement in learning physics. The use of P-card game digital games is in line with MOE's wishes in the STEM education initiative in Malaysia and is in line with the instinctual phenomenon of students who like to play games.
Okey, terima kasih kepada KMKK Rangers. Okey, majlis diteruskan lagi dengan kita menjemput kumpulan kedua dari kumpulan FICAM yang diketuai oleh Nur Razinah binti Abdul Razak daripada Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Pahang dengan tajuk Physics Constant and Equation for Matriculation Semester 1. Okey, kita persilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya dari kumpulan FICAM daripada Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Pahang akan membentangkan projek inovasi kami yang diberi nama FICAM 1.0. Kumpulan kami, Puan Nur Hidayah binti Abdul Kadir, Encik Muhammad Arif bin Ibni Ghani, Puan Najia binti Lokman, Cik Nur Syamina binti Ahsan Kudus dan saya Puan Nur Razinah binti Abdul Razak. FICAM 1.0 adalah singkatan kepada Physics Constant and Equation for Matriculation Semester 1. Aplikasi ini dibangunkan untuk memberi pendedahan penggunaan formula dan nilai pemalas kepada pelajar, memandangkan penggunaan ini penting bagi menjawab soalan-soalan fizik semester 1. Paparan utama bagi aplikasi ini adalah senarai pemalas, formula dan soalan penilaian dengan menggunakan telefon pintar. Aplikasi ini boleh diakses dengan cepat dan pantas tanpa perlu membuka buku rujukan. Paparan yang unik dapat menarik minat pelajar untuk lebih bersemangat membuat rujukan objektif. Masalah yang timbul di kalangan pelajar ialah membawa bahan rujukan yang tebal dan berat semasa membuat latihan. Pelajar tidak boleh membezakan nilai pemalas yang digunakan dalam topik yang sepatutnya. Pelajar lebih tertarik dengan penggunaan teknologi berbanding dengan perlu merujuk dalam buku rujukan. Pelajar mengambil masa yang lama untuk membuat rujukan. Bagi menyelesaikan masalah-masalah ini, kami memerlukan penyelesaian efisien yang membawa kami kepada inovasi ini. Idea inovasi ini meningkatkan kebolehcapaian rujukan senarai formula dan nilai pemalas yang diadaptasikan kepada sistem digital melalui aplikasi FICAM 1.0. Aplikasi ini dibangunkan untuk memberi kemudahan kepada tenaga pengajar dan pelajar. Idea ini belum pernah diketengahkan di KMKPH dalam pembelajaran subjek fizik, yang mana idea ini merupakan penggabungan antara teknologi dan pendidikan. Aplikasi ini dibangunkan seiring dengan ajakan ke-7 dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025, iaitu memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Proses kerja ini bermula dengan pengumpulan isu dan masalah. Perbincangan kami menjurus kepada penggunaan teknologi yang sedia ada. Kami mengkaji beberapa pelantar seperti Endomo, Viewbox dan Power Apps. Ciri-ciri utama yang kami pertimbangkan dalam memilih pelantar yang sesuai untuk aplikasi ini adalah kebolehcapaian yang mudah serta tidak memerlukan kemahiran pengkodan yang tinggi dan mempunyai interface yang interaktif. Setelah memilih Viewbox sebagai pelantar untuk FICAM 1.0, kami duduk bersama untuk menyumbang idea dan menyediakan papan cerita sebelum membina aplikasi ini. Pembinaan aplikasi FICAM 1.0 ini adalah merupakan video bagaimana aplikasi kami berfungsi.
aplikasi ini, pelajar tidak perlu menggunakan kertas untuk mencatat formula dan nilai pemalar bagi menyelesaikan soalan fizik. Pelajar menyemak dan memilih formula serta nilai pemalar dengan mudah. Seterusnya, dapat meningkatkan produktiviti pelajar. Aplikasi ini memaparkan kandungan yang lebih menarik dan interaktif. Penggunaan aplikasi VCam 1.0 ini dalam pembelajaran sangat bertepatan dengan pemetaan kandungan silibus fizik, memudahkan pelajar mencari formula dan nilai pemalar. Secara tidak langsung, dengan penggunaan aplikasi ini, secara berterusan dapat membiasakan pelajar dengan senarai formula dan nilai pemalar dalam fizik. Aplikasi ini memberikan signifikan yang tinggi terhadap pelajar apabila mereka menggunakan untuk menyelesaikan soalan-soalan fizik. Ini dapat meningkatkan produktiviti serta kecemerlangan pelajar dalam akademik. Prototipe ini juga boleh disebar luas kepada pelajar-pelajar institusi pendidikan lain seperti Kolej Matrikulasi Sains dan program asasi sains. VCam 1.0 juga boleh dijadikan contoh sebagai alat bantuan PDP. Kebolehgunaan aplikasi ini dapat merentasi institusi pendidikan yang lain, menjadikan aplikasi ini lebih fleksibel dan praktikal. Sebagai kesimpulan, inovasi dalam pendidikan dapat meningkatkan perkembangan budaya berinovasi, dapat mencapai objektif yang ditetapkan. Pelbagai kritikan membina dibolehi melalui pembinaan prototipe aplikasi ini. Ini memberikan impak yang positif dan menjadikan aplikasi ini sebagai satu projek jangka panjang kami untuk menghasilkan aplikasi telefon pintar VCam 1.0 dan seterusnya untuk VCam 2.0 pada nanti. Terima kasih.
Baiklah, terima kasih kepada kumpulan kedua. Kita teruskan lagi sesi hari ini dengan menjemput kumpulan ketiga iaitu Jingle 6. Ketuanya ialah Ismail bin Yaakob dari Kolej Matrikulasi Kelantan akan membentangkan tajuk Jingle Wave Machine. Saya persilakan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Ismail bin Yaakob, mewakili kumpulan kami Jingle 6. Ahli kami yang kedua adalah Nur Zawani Zainuddin, yang ketiga adalah Rizauddin Abdul Rashid, diikuti oleh Tuan Kamaruzzaman Tuan La. Ahli kami yang kelima adalah Raja Azhar Raja Ismail, dan ahli kami yang keenam adalah Muhammad Amiruddin Muhammad Zain. Inovasi kami bertajuk Jingle Wave Machine. Kami daripada Kolej Matrikulasi Kelantan. Rasulullah mengajar para pendidik mempelbagaikan teknik pengajaran serta teknik melukis dan melakar. Beliau pernah membuat 4 garisan di atas tanah, kemudian bertanya sahabatnya, apakah garisan ini? Maka beliau menjawab, dalam syurga ada 4 orang wanita yang paling mulia iaitu Khadijah, Fatimah, Maryam dan Asyah. Hadis Ibnu Abbas. Sebagai pendahuluan, mekanik gelombang adalah satu tajuk yang sangat penting bagi mata pelajaran fizik dan kejuruteraan asas. Pemahaman tentang gelombang adalah asas yang membawa kepada perkembangan pembelajaran dalam bidang elektrik, bunyi dan cahaya. Untuk memahami tajuk ini dengan lebih mendalam dan penelitian yang khusus perlu diberi oleh pelajar. Dalam kajian ini, mesin gelombang yang kami namakan sebagai Jingle Wave Machine akan digunakan untuk mencirikan sifat bagi gelombang. Penyataan masalah dan novelty. Pelajar menghadapi kesukaran untuk memahami tajuk gelombang mekanikal di dalam mata pelajaran fizik. Idea pembinaan Jingle Wave Machine mengekalkan 100% ciri-ciri dan fungsi asal sesebuah mesin gelombang. Ia adalah penghasilan produk sepenuhnya lahir daripada kumpulan kami. Kami menggunakan bahan-bahan yang sangat murah dan terbuang. Practicality dan kebolehgunaan. Jingle Wave Machine adalah sangat praktikal untuk digunakan di dalam makmal. Pelajar boleh menggunakan alat ini sendiri memandangkan bahan-bahan yang digunakan adalah murah dan sangat senang didapati. Alat ini digunakan pada bila-bila masa sahaja dan adalah tahan lama. Ia ringan dan senang untuk dibawa ke mana-mana sahaja. Berdasarkan markah ujian dan pra dan pasca dijalankan menunjukkan terdapat sedikit peningkatan dalam markah ujian pasca berbanding dengan ujian pra. Gambar menunjukkan proses bagaimana Jingle Wave Machine dibina. Ia bermula dengan pembinaan tapak sokongan yang menggunakan kayu, dan yang terakhir adalah proses meletakkan gula-gula berwarna di hujung setiap bilah buluh. Jingle Wave Machine yang telah siap dibangunkan, terdapat 2 gambar di sini, iaitu pandangan atas dan pandangan sisi. Demonstrasi Jingle Wave Machine. Markah ujian pra dan ujian pos. Jadual menunjukkan terdapatnya peningkatan markah bagi ujian pra dan ujian pos dengan purata sebanyak 20 markah. Impak inovasi. Impak inovasi ini dapat meningkat kefahaman pelajar tentang bagaimana gelombang terhasil. Selain itu, pelajar juga dapat melihat dan merasai secara langsung bagaimana sesuatu gelombang dihasilkan dan merambat dari satu titik ke titik yang lain. Dengan penghasilan mesin gelombang pada masa yang agak singkat dan gelombang yang terhasil adalah berwarna-warni, ia akan menambah semangat pelajar untuk meneroka bidang gelombang dengan lebih mendalam lagi. Bagi ujian pad test, maka ujian pra dan ujian pos menunjukkan nilai alpha Cronbach 0.002 adalah kurang daripada nilai standard. Maka ia adalah signifikan. Nilai alpha yang bersamaan dengan 0.02. Kami menggunakan software SPSS.
perluasan inovasi. Pada masa ini, inovasi ini hanya disebarkan di peringkat unit fizik Kolej Matrikulasi Kelantan. Ia masih di peringkat kajian impak penggunaannya. InsyaAllah sekiranya berjaya di peringkat unit, ia akan disebar luar di sekolah-sekolah sekitar dan seterusnya ke institusi pendidikan yang lain. Selain itu, untuk pembelajaran, pelajar bolehlah melayari laman YouTube yang disediakan.
Terima kasih kepada pembentang ketiga kita bagi sesi Q&A. Sekarang kita teruskan dengan pembentangan yang keempat. Saya jemput Ketua Kumpulan Muhammad Syazwan bin Syed Abdul Razak dari Kolej Matrikulasi Labuan dengan tajuk Car-Table 2.0, a smart application that helps student mastering thermometric. Maafkan saya. Saya persilakan Ketua Kumpulan 4. For matriculation student, thermochemistry often considered as one of the toughest branch in the second semester module. This is because we have a lot of definition need to be mastered and memorized by the students. Inability to master this will affect their performance in constructing the Born-Haber cycle and also the Hess's law. Introducing Car-Table 2.0. Car-Table 2.0 comes with a lot of amazing features. First, a quick guide to master enthalpy. Second, a step-by-step guide on how to use the car-table. The user may also download the downloadable template, and the most interesting features of Car-Table 2.0 is the variety of games to test your understanding of the concept of thermochemistry. These are the objectives for the innovation of Car-Table. Generally, we want to improve the student capability in writing thermochemical equation. Car-Table 2.0 is developed by using ADI model. In the ADI model, we have 5 stages. The first stage is analyze phase. In the analyze phase, we find the need to transform the traditional Car-Table into a more sophisticated and digital version, which is Car-Table 2.0. From here, we move into design phase where a concept idea is developed from a sketch. This concept idea later competed at PITRAM 2022 and managed to bag 1 gold medal. Next, we will move into the development phase. In this development phase, we decide to use Glide app as our medium, and also an interface was created. From this interface, we tried to compete again at Edgy 2022 and another gold medal was back. This is a validification that we have a solid innovation. From here, we implement our innovation where 300 students were chosen to use the apps. Several lecturers were also used as a market researcher, and from here, their feedback was collected. It's safe to say that this is a good app. However, it has a limited functionality, lack of interactivity, and also can further develop. From here, we change our interface. Next, we create a personalized interface where the user can use it in much more fun way. Next, we organize all the content so that it will become easily accessed. And finally, we include some gamification features in our app. From here, we evaluate the effectiveness of our app. By using quasi-experimental, 395 students were chosen to use this app. Car-Table 2.0 has shown improvement in student performance. Based on the pre-test and post-test, it shows that the student who used Car-Table has shown significant improvement in their performance by 92.75%. In fact, when we compare the mean between the group, it shows that those who underwent the treatment by using Car-Table have greater performance in terms of their improvement. Car-Table has also improved student learning experience. Based on the thematic analysis from the feedback of the student, the following theme emerged. First, user-friendly. Second, simplification. And third, systematic.
The interesting thing about Cartable 2.0 is we apply technology in education. By using mobile app as the main source of the content, the students and the teachers can use it as their learning aid and also referring it during the lesson. On top of that, this app is easily accessible by the student, which will provide personalized learning experience. Students can manage the lesson at their own pace and also can use the catchy tips and mnemonic to help them have better understanding. Besides, we also provide variety of examples for the student to test their own understanding. Cartable 2.0 provide gamification in education. With variety of game with multiple level for the student can use it to assess their knowledge, content and skill in thermochemistry. We'll also provide an interactive card table which allow the student to complete it and to test their skills. A quiz can help you to test your understanding, and also you may construct your own Born-Haber puzzle which allow the student to master major component in thermochemistry. Cartable has a great commercialization potential. Currently, we have about 2,000 users of our app, and our video on YouTube has been watched more than 3.1k. Cartable has received a lot of awards and has been presented at an international conference. We have shared our apps with other colleges and also some pre-university colleges as well. And it has been copyrighted under MyIPO. What are you waiting for? Quickly scan this QR code to download our app. With that, thank you from Quanta.
Baiklah, maka hari ini kita teruskan lagi dengan pembentangan dari kumpulan yang kelima. Kumpulan ini diketuai oleh Maisura binti Mat Yusof dari SMK Sri Tanjung dengan tajuk Modul Asas Unsur Seni. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. InsyaAllah kami akan membuat video berkaitan dengan inovasi kami yang bertajuk Modul Asas Unsur Seni berkaitan dengan pendigitalan pedagogi dalam PDP. Kami daripada guru-guru PPKI SMK Sri Tanjung semesta, nama kumpulan Amin, terdiri daripada 6 ahli. Apakah kandungan yang terdapat dalam video ini? Itu PKP COVID-19 di mana proses pembelajaran murid dilaksanakan di rumah iaitu dikenali sebagai PDPR. Dengan merujuk kepada surat siaran KPM 1/1/3/2/92 yang bertarikh 27 Mac 2020 di mana guru boleh mempelbagaikan platform dalam talian dan media sosial yang bersesuaian untuk merancang serta memberi arahan tugasan dan kerja rumah. Maka tercetuslah inovasi ini di mana kami telah merujuk kepada modul reka bentuk pembinaan modul Siddiq dan Jamaluddin. Okey, apakah tujuan inovasi ini? Untuk membantu murid, khususnya murid kami iaitu murid berkeperluan khas untuk mengikuti pembelajaran subjek seni visual di sekolah dan juga di rumah. Di samping mencetuskan minat murid untuk menyiapkan tugasan yang terdapat dalam modul berkenaan secara bimbingan yang minimum kerana murid akan membuat pembelajaran secara kendiri dengan menggunakan modul. Dan juga inovasi ini sebenarnya membantu guru dalam proses PDP subjek seni visual dengan menggunakan modul secara atas talian. Okey, pernyataan masalah dan novelty. Sewaktu PKP, kami menyerahkan modul secara hard copy sebagai PDP di rumah. Tetapi kami menghadapi masalah untuk memantau, menilai dan memungut kembali modul tersebut. Dan selepas PKP juga, kami dapati kami kurang menggunakan pendigitalan dalam pedagogi. Oleh itu, bagi menghadapi permasalahan tersebut, maka sewaktu PKP kami telah mencipta modul ini dan penggunaan modul ini dibuat secara e-learning, pembelajaran di atas talian. Dan kami telah membina modul ini berdasarkan modul reka bentuk pembinaan modul Siddiq dan Jamaluddin, di mana kami melalui proses-proses seperti mana modul reka bentuk ini menyediakan rah modul, mencuba dan menilai modul. Apakah isi kandungan dalam modul ini? Untuk subjek PSV tingkatan 1 dan ianya berdasarkan huraian sukatan KSSM Sekolah Menengah Pendidikan Khas. Okey. Sesungguhnya bahan dan kaedah inovasi ini. Okey, pembelajaran unik-unik ni kami compilekan dalam sebuah modul yang didigitalkannya dan murid akan dapat link pembelajaran ni dalam bentuk Google Site ya. Okey, seterusnya kita lihat pula bagaimanakah cara pengenaan modul ini di kalangan murid-murid kami. Kita baca soalan dan pilih dan klik satu jawapan yang bila dah settle, semua dia kata arahan yang keempat, klik submit dan view score. Kamu hantar submit tu maknanya
Berdasarkan ujian kami, penggunaan modul ini meningkatkan peratus peningkatan markah mereka antara 20 sehinggalah 32%. Ini bermaksud bahawa modul ini sesuai dijadikan alat bantu mengajar untuk murid-murid berkeperluan khas. Seterusnya, ini adalah video testimoni di kalangan guru dan juga murid-murid kami selepas mereka menggunakan inovasi ini. Suka mengajar ni, pun ditekan-tekan, macam-macam ada. Tolong mengajar. Setelah guna modul ini, saya nak jawab soalan kuis. Kalau jawab betul, dapat sijil macam ni tau. Dapat menjimatkan masa, tenaga dan kos di mana saya tidak perlu lagi membazirkan masa yang banyak untuk membuat bahan bantu mengajar, khususnya berkaitan dengan tajuk-tajuk pendidikan seni visual bab 1 hingga 6. Dan bagi saya ianya sesuai untuk pelajar-pelajar, khususnya pelajar pendidikan khas. Terusnya, perluasan inovasi ini, kami telah memperluaskan penggunaannya di kalangan pengguna atas talian dan kami telah menyertai pelbagai pertandingan untuk menyebarkan modul ini. Modul asal unsur seni ini adalah merupakan satu bahan pengajaran dan pembelajaran secara atas talian. Diharapkan inovasi ini dapat dimanfaatkan oleh guru pendidikan seni visual dan murid-murid sebagai bahan bantu mengajar bersesuaian dengan pendidikan abad ke-21. Modul ini juga boleh dikemaskini dari segi kandungan modul dan reka bentuk modul. Bagi meningkatkan keberkesanan modul, beberapa kajian perlu diteruskan, terutama melibatkan aspek kajian rintis, kajian kesahan dan kebolehpekerjaan modul. Okey. Terima kasih.
Baiklah, tanpa membuang masa, kita teruskan lagi dengan pembentangan daripada kumpulan ke-6. Kumpulan ini diketuai oleh maran anak lelaki Chantriran dari Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Ramatasa dengan tajuk Pembangunan Aplikasi Text to Infographic T2IG dengan pendekatan Artificial Intelligence bagi pembelajaran bahasa Melayu penulisan tahun 5. Maka saya persilakan. Salam sejahtera diucapkan kepada semua peserta dalam konvensyen hari ini. Dan terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan syabas kepada pengajar bahagian matrikulasi dan juga pengajar bersama Kolej Matrikulasi Perak dan penaja utama Yayasan Guru Tun Hussein On atas peluang yang diberikan. Hari ini saya di sini Maran Chantriran dari SJKT Ramatasa dari kumpulan T2IG Coders untuk berkongsi tentang projek inovasi kami dalam tajuk Pembangunan Aplikasi Text to Infographic T2IG dengan pendekatan Artificial Intelligence bagi pembelajaran bahasa Melayu penulisan tahun 5. Tanpa melengahkan masa, saya masuk pada bahagian pertama iaitu pengenalan latar belakang. Seperti kita sedia maklum, pasca COVID-19 telah mengubah wajah pendidikan dan juga corak penyampaian PDPC di seluruh dunia, bukan saja di negara Malaysia, malah seluruh dunia. Dan peranan teknologi telah kian meningkat dan elemen-elemen teknologi IR 4.0 khususnya kepintaran buatan menjadi lebih dalam pencapaian PDPC untuk memudahkan aliran pendidikan yang dilakukan. Dan apakah masalah yang kita dikenal pasti sebelum melakukan ataupun mencipta produk inovasi ini adalah yang pertamanya 63.6% murid merasakan penggunaannya terhadap bahan sumber yang sedia ada sangat mencabar. Dan skor purata PKLSR juga tidak konsisten bagi 5 tahun kebelakangan ini, iaitu bagi tahun 2019 558. Walaupun ia adalah angka yang besar berbanding tahun 2018, masih bila kita melihat pada 5 tahun yang kebelakangan ini skornya tidak konsisten. Dan 82.9% pelajar merasakan bahawa mengambil masa yang lama bagi menyiapkan aktiviti yang diberikan dengan bantuan bahan bantu belajar yang sedia ada. Dan akhir sekali, murid mengalami kesukaran dalam membuat hipotesis ataupun ramalan bagi teks yang panjang ataupun mereka mengalami kesukaran bagi mentafsir teks yang panjang dan kompleks. Okey, novelty. Apakah novelty yang terdapat dalam aplikasi ini walaupun kepintaran buatan ini merupakan satu teknologi yang agak lama? Okey, apakah pembaharuan ataupun keunikan yang kami bawa dalam produk yang kami mencipta ini adalah iaitu menggabungkan dua pendekatan AI, iaitu yang pertamanya adalah Bayesian Network dan Natural Language Processing. Bayesian Network ini dia akan membuat ramalan, iaitu dia akan mengambil isi-isi penting menerusi bantuan database yang sedia ada, dan Natural Language Processing ini akan menginterpretasikan dalam bentuk grafik infografik dengan fungsi OpenVX. Dan ini adalah bahan dan kaedah inovasi. Murid memasukkan petikan yang panjang dari buku teks maupun daripada teks yang bebas, dan database akan membuat fungsinya dengan menerima dan menterjemahkan teks tersebut dengan mengambil isi-isi penting, dan ia akan menjadi satu infografik. Dan aplikasi ini boleh berfungsi dalam website dan juga mobile app. Mobile app kita bagi untuk iOS dan Android. Ini adalah fungsi dia. Dan ini adalah aplikasinya. Okey, kita tengok dia aplikasi, cara berfungsi aplikasi tersebut. Okey, ini halaman utama ataupun interface utama aplikasi T2IG. Di sini ada 5 komponen ataupun 5 fungsi di mana telah disarankan oleh pakar yang terlibat dalam pembangunan aplikasi ini. Yang pertama adalah SKSP, panduan T2IG, contoh petikan, contoh karangan dan contoh jana infografik. Apabila murid menekan pada SKSP, dia akan keluarkan senarai standard kandungan dan juga standard pembelajaran. Maka murid boleh mengetahui di manakah ataupun apakah yang akan ditaksir oleh guru setelah tamat pembelajaran tersebut. Okey, begitu juga dengan panduan T2IG, contoh petikan, contoh karangan. Apabila murid menekan pada jana infografik, murid diberi privilege ataupun kemudahan untuk salin copy paste maupun muat naik dokumen yang mereka ada. Dan apabila jana grafik, dia akan keluarkan grafik di sebelah kanan. Dan apabila tekan pada jana sinopsis, sinopsis akan dikeluar. Okey, kita tekan pada muat naik dokumen.
Okey, untuk tujuan persembahan hari ini, saya buatkan, saya letakkan teks daripada petikan ataupun karangan. Murid boleh pilih teks daripada petikan, maksudnya petikan yang terdapat dalam buku teks. Buku teks ada banyak petikan. Jadi dari petikan tersebut, kita pilih, contohnya kita pilih tenur 1 dan jana air grafik. Apabila murid tekan pada jana air grafik, dia akan keluarkan isi-isi penting daripada petikan tersebut. Nah, apabila murid tekan pada jana sinopsis, maka sinopsis teks tersebut dengan tajuk teks tersebut akan dikeluarkan di sini. Okey, ini adalah murid menggunakan aplikasi di rumah, dan juga ini adalah praktikal dan kebolehgunaan. Kita dapat melihat dalam empat aspek. Yang pertama adalah mesra pengguna, iaitu guru tidak perlu bimbing banyak pada murid. Murid boleh menggunakan dengan mudah. Dan untuk melihat pada penerimaan dan kepenggunaan guru, kami buat survey dengan menggunakan soal selidik, iaitu menunjukkan nilai min sebanyak 4.54 dan 12 orang golongan pakar yang terdiri daripada pencara, barisan pengarah, ketua penolong pengarah, menunjukkan bahawa aplikasi T2IG ini adalah sangat berfaedah untuk semua murid sebab ia dapat meningkatkan tahap pemahaman murid terhadap teks yang dipelajari. Dan ini adalah item-item yang kita masukkan dalam survey tersebut, dan nilai min yang menunjukkan 4.54 yang tinggi. Dan ini adalah testimoni guru. Masalah utama dalam pemahaman adalah sukar memahami isi-isi penting. Dengan aplikasi T2IG, murid dapat mengenal pasti dan memahami kandungan teks. Aplikasi T2IG ini sangat berfaedah untuk murid. Murid dapat berpeluang menggunakan sebuah alat PDPC yang menggunakan teknologi kepintaran buatan. Okey, ini adalah testimoni daripada pakar. Seperti sedia maklum, pakar adalah dalam kalangan golongan ketua pengarah, ketua penolong pengarah dan juga pencara. Dan impak inovasi kita dapat lihat apabila ia membuatkan penjimatan masa, penjimatan kos dan juga keberkesanan PDPC. Dan signifikan produk inovasi ini kita dapat lihat iaitu membekalkan bukti empirikal mengenal sereka bentuk aplikasi kepintaran buatan dalam pembelajaran bahasa Melayu. Dan juga ia ini menjadi satu input kepada barisan KPM dalam menyediakan bahan ataupun sumber pendidikan yang dengan mengintegrasikan elemen-elemen AI. Sebab kita tak perlu tunggu murid masuk ke sekolah menengah ataupun universiti baru mengenali apa itu kepintaran buatan, ataupun mereka dapat peluang untuk menggunakan teknologi kepintaran buatan. Malah kita boleh menginputkan elemen AI ini dari bangku sekolah rendah lagi. Jadi perluasan inovasi kita dapat lihat apabila sambutan baik daripada dua syarikat yang kita sarankanlah, kita cadangkan, iaitu satu daripada Singapura, Tap Talent, dan juga yang satu lagi yang mempunyai rangkaian syarikat Malaysia yang mempunyai rangkaian di India, iaitu Plenitude IT Sdn Bhd. Kedua-dua syarikat ini menunjukkan ataupun memberi feedback yang bagus supaya kita boleh memperluaskan penggunaan aplikasi T2IG ini di negara mereka. Tetapi perlu menggunakan bahasa yang lain selain daripada bahasa Melayu, iaitu bahasa Inggeris dan juga bahasa Tamil. Dan ini adalah sijil MyIPO, di mana untuk membuat perluasan di peringkat antarabangsa kita perlukan sijil tanda dagangan iaitu trademark. Setakat copyright tak memadai, jadi telah membuat permohonan di peringkat preliminary di MyIPO. Jadi itu adalah produk inovasi yang kami cipta untuk kegunaan murid sekolah rendah khususnya tahun 5 yang mengintegrasikan elemen T2I, elemen kepintaran buatan. Jadi berharap ia akan menjadi satu milestone dalam sistem pendidikan negara kita. Sekian, terima kasih.
Baiklah, kita teruskan lagi dengan pembentangan dari grup yang ke-7. Kumpulan ini diketuai oleh Nurul Najwa binti Ngah dari Kolej Matrikulasi Kelantan dengan tajuk 9KS FKTN, Fahami Konsep Taburan Normal. Jadi saya persilakan Nurul Najwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kumpulan inovasi dari Kolej Matrikulasi Kelantan ingin membentangkan projek inovasi kami yang bertajuk 9KS FKTN, iaitu fahami konsep taburan normal. Latar belakang 9KS FKTN. Yang pertama, lazimnya pelajar menggunakan teknik hafalan. Ia tidak cenderung untuk melukiskan graf lengkung normal. Tidak mengenal pasti kawasan berlorek di bawah lengkung. Kaedah hafalan sebenarnya boleh menjejaskan konsep asas taburan normal. Maka berlaku kekeliruan apabila menyelesaikan soalan yang melibatkan taburan binomial dan berlakunya kekeliruan apabila menyelesaikan soalan yang melibatkan taburan Poisson. Bagi mengatasi masalah tadi, maka projek inovasi kami dihasilkan. Ia boleh meningkatkan pemahaman konsep, pengiraan nilai kebarangkalian dalam tajuk taburan normal. Tujuan dan kepentingan projek inovasi kami. Penggunaan 9KS FKTN secara maujud sudah tentu akan melatih pelajar berfikir tentang teori kebarangkalian yang utama bagi taburan normal. Yang pertama, jumlah luas di bawah lengkung normal mempunyai kebarangkalian 1. Yang kedua, jumlah luas bagi separuh lengkung normal bersamaan dengan kebarangkalian 0.5. Yang ketiga, bacaan buku statistik yang dirujuk di peringkat matrikulasi adalah ke kanan. Yang keempat, lengkung bagi taburan normal bersifat simetri. Objektif projek inovasi kami. Yang pertama, membolehkan pelajar menguasai konsep asas taburan normal dengan pantas. Yang kedua, membolehkan pelajar melakarkan lengkung normal berbantukan 9KS FKTN, pernyataan masalah dan novelty. Yang pertama, terdapat 9 soalan taburan normal, maka sudah tentu mustahil untuk pelajar menghafal kesemua rumus bagi mencari nilai kebarangkalian mengikut kehendak soalan. Yang kedua, penggunaan 9KS FKTN boleh menyelesaikan masalah ini kerana ia dibangunkan dengan cebisan kawasan yang berwarna-warni yang mudah dilihat, menarik dan mudah digabungkan membentuk lengkung normal. Dan seterusnya, projek inovasi kami ini juga dilengkapi dengan magnet supaya mudah digunakan semasa PDP di bilik tuturan. Berikut merupakan bukti bahan dan juga kaedah penghasilan projek inovasi kami. Kemudian, setelah dihasilkan dan dilekatkan magnet, maka inilah dia 9KS FKTN. Seterusnya, pihak kami telah mengadakan uji cuba penggunaan 9KS FKTN. "9KS FKTN ini mempunyai 2 kaedah penggunaan yang mesra pengguna. Yang pertama, ia dikongsi secara digital. Setiap contoh diberikan video penerangan bagaimana menggunakan 9KS dan bagaimana untuk memahami bentuk sebenar yang berkaitan dengan soalan. Yang kedua,
digunakan secara fizikal, disusun mengikut kehendak soalan. Baiklah, kita tengok impak projek inovasi kami. Yang pertama, kalau pada awalnya pelajar hanya menghafal langkah kerja penyelesaian kepada soalan. Okey, ini pada awalnya. Setelah diperkenalkan 9KS FKTN, pelajar mula melakarkan lengkung normal dan melorekkan kawasan yang mewakili kehendak soalan. Pengiraan menjadi lebih jelas dan terarah kepada jawapan yang tepat. Perluasan dan sebarluas projek inovasi kami. Idea asal telah dikongsikan kepada 4 kelas di bawah seliaan pengkaji, iaitu kelas A1T9, A1T10, A2T10 dan A3T12. Semasa minggu ulang kaji, projek inovasi ini telah disebarluas kepada seluruh pelajar jurusan perakaunan di Kolej Matrikulasi Kelantan sesi 2021-2022. 9KS FKTN ini diharap akan memberi manfaat dan memudahkan pelajar memahami konsep asas taburan normal dan seterusnya membolehkan pelajar melakarkan lengkung normal dan menjawab soalan dengan tepat. Sekian sahaja dari kami. Sekian, terima kasih.
Terima kasih kepada kumpulan pembentangan yang ketujuh. Kita teruskan dengan kumpulan yang terakhir pada hari ini, iaitu kumpulan ke-8. Jadi kumpulan ini diketuai oleh Suhaya binti Mohtar dari Kolej Matrikulasi Melaka dengan tajuk Flipboard. Saya persilakan Suhaya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami kumpulan Devioni dari Kolej Matrikulasi Melaka dengan tajuk inovasi Flipboard. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 4 orang pensyarah iaitu Puan Suhaya Mohtar, Puan Tengku Ainun Marshidah Tengku Hassan, Cik Nur Atikah Jaafar dan saya, Puan Haslidia Muhammad Baharudin. Sejak sesi 2020-2021, pembelajaran di Kolej Matrikulasi Melaka adalah secara hybrid disebabkan oleh pandemik COVID-19. Justru itu, pensyarah perlu bersedia mengelolakan kelas secara maya ataupun secara fizikal. Tujuan utama Flipboard diperkenalkan adalah untuk membolehkan pelajar menjalankan eksperimen potentiometer serta mendapatkan data secara kendiri. Objektif inovasi Flipboard adalah untuk meningkatkan kemahiran pelajar dalam menjalankan eksperimen potentiometer dan dapat memplotkan graf dari data yang diperolehi dengan tepat serta memperolehi peratus sisihan piawai kurang daripada 10%. Masalah utama pelajar ialah mereka tidak dapat mengambil data selagi potentiometer tidak berada dalam keseimbangan. Keseimbangan adalah keadaan di mana galvanometer menunjukkan bacaan sifar. Sekiranya bekalan voltan pada akumulator kurang atau sama dengan bacaan sel kering, maka keseimbangan tidak akan berlaku. Ini menyebabkan pelajar terpaksa menukar akumulator atau sel kering berulang kali sehingga potentiometer berada dalam keseimbangan. Titik keseimbangan yang sentiasa berubah-ubah tempat juga adalah punca pelajar terpaksa mengulangi eksperimen berulang kali. Keadaan seperti ini menyebabkan pelajar perlu masa yang lama untuk menyiapkan eksperimen ini. Ada juga pelajar terpaksa mengambil data dari pelajar lain kerana kesuntukan masa untuk mendapatkan bacaan. Selain daripada itu, peratus sisihan piawai yang diperolehi oleh pelajar juga adalah terlalu tinggi. Flipboard dapat membantu pelajar menyiapkan eksperimen potentiometer dengan cepat dengan dapatan data yang tepat. Memberi nilai peratus sisihan piawai yang rendah iaitu kurang daripada 10% dan boleh menghampiri sifar peratus. Flipboard adalah alat bantu mengajar yang dapat digunakan secara terus untuk mendapat nilai rintangan dalam sel kering bagi menggantikan eksperimen potentiometer yang sebenar. Flipboard telah dibina bagi menyelesaikan masalah kekangan masa pensyarah dan pelajar. Flipboard membolehkan pelajar memahami penggunaan potentiometer dan akhir sekali, Flipboard dapat digunakan di dalam kelas amali secara bersemuka maupun secara dalam talian. Kami telah menggunakan kitaran Deming yang terdiri daripada plan, do, check, action. Plan, mengenal pasti masalah iaitu alat radas dan masa eksperimen, menetapkan objektif, menganalisa masalah yang berkaitan dengan eksperimen potentiometer. Do, mengaplikasikan dan menggunakan Flipboard di dalam kelas amali. Check, memastikan adakah semua pelajar dan pensyarah boleh menggunakan Flipboard dan menganalisis ujian sebelum dan ujian selepas Flipboard digunakan. Action, memohon kelulusan dokumentasi baru dan penggunaan inovasi projek daripada Ketua Jabatan, menyebar luas Flipboard kepada rakan pensyarah unit, laksana dan pantau keberkesanan dan keberhasilan penggunaan inovasi projek menerusi soal selidik dan temu bual. Berikut merupakan cara inovasi Flipboard digunakan. Yang pertama, pelajar perlu buka Swiss, masukkan nilai voltan, akumulator V dan EMF E. Laraskan joki sehingga dapat bacaan NULL berwarna merah tertera pada galvanometer. Panjang keseimbangan L node akan terpapar dan bacaan diambil. Pelajar mencatat data menggunakan spreadsheet GeoGebra. Langkah kedua, pelajar perlu tutup Swiss dan masukkan nilai voltan V, EMF E dan rintangan R. Laraskan joki sehingga dapat bacaan NULL berwarna biru tertera pada galvanometer. Panjang keseimbangan L akan terpapar dan bacaan diambil.
Pelajar perlu ulang sebanyak 5 kali bagi langkah yang sama dengan nilai R yang berbeza. Pelajar mencatat data menggunakan spreadsheet GeoGebra. Berikut menunjukkan analisis perbandingan kejayaan mendapatkan data eksperimen potentiometer sebelum dan selepas penggunaan Flipboard. Jumlah sampel pelajar adalah seramai 19 orang. Sebelum penggunaan Flipboard, hanya 53% pelajar sahaja berjaya mendapatkan data eksperimen berbanding selepas penggunaan Flipboard iaitu 100%, berlaku peningkatan sebanyak 47%. Berikut dipaparkan analisis perbandingan peratus sisihan piawai antara ujian sebelum dan ujian selepas penggunaan Flipboard. Hasil dapatan analisis ini didapati semua pelajar berjaya mendapat peratus sisihan piawai kurang daripada 10%, iaitu berlaku peningkatan sebanyak 68%. Penggunaan aplikasi Flipboard ini hanya mengambil masa kurang daripada 5 minit untuk menyiapkan pengambilan data eksperimen potentiometer. Inovasi Flipboard memberi penjimatan kos memandangkan tiada kos bagi inovasi ini. Flipboard dapat mempertingkatkan prestasi pelajar iaitu dapat dilihat melalui ujian selepas Flipboard dilaksanakan. Flipboard juga dapat memberi keyakinan kepada pelajar untuk belajar secara kendiri di mana pelajar dapat menggunakan Flipboard di mana sahaja. Flipboard mempunyai impak yang tinggi dalam sistem pendidikan matrikulasi di mana sekiranya pembelajaran terpaksa berlaku secara dalam talian, maka eksperimen potentiometer boleh dijalankan oleh pelajar dengan mudah. Flipboard boleh digunakan di mana sahaja pelajar berada dan Flipboard juga boleh digunakan oleh pelajar STPM dan juga asasi. Dari segi perluasan, kami telah berkongsi kepada rakan pensyarah unit fizik Kolej Matrikulasi Melaka di dalam satu sesi perkongsian PLC di bilik bendahara KMM. Justru itu, inovasi penghasilan Flipboard ini sememangnya satu idea baru yang mendatangkan banyak faedah kepada seluruh pensyarah fizik bahagian matrikulasi dan para pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran bagi subtopik potentiometer. Sekian dari kami, terima kasih.
Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap, tutur bicara, cemari disusun, maaf dipinta. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua saya pohonkan. Tanya kepada pembentang di atas perkongsian mereka sebentar tadi, majlis merakamkan penghargaan kepada semua pembentang yang telah menyampaikan hasil kajian mereka. Maka berakhirlah sudah sesi kita pada petang ini. Sekian, terima kasih.